Assalamualaikum. Saya Dr. Kina dari Klinik Pergigian dan Smile. So hari ni saya nak share berkenaan dengan barang yang kita gunakan untuk penjagaan gigi. Selain berus gigi, siapa yang macam rasa dia dah berus gigi dah sampai 3 kali sehari, 5 kali sehari tapi rasa tak bersih juga, ataupun dah berus berapa kali sehari tapi gigi berlubang juga. So kalau rasa macam tu, mungkin berus gigi sahaja tidak mencukupi. Jadi mungkin perlu guna tambahan selain berus gigi. Adalah penggunaan floss. Floss tak kisah saja nama apa. Floss ni ada banyak jenis tau. Ada yang ditulis wax, ada yang unwax, ada yang ada flavor, ada yang tak ada flavor. So basically yang sedap diguna, personally saya rasa yang sedap diguna adalah yang wax. Dan juga yang flavor tu depends. Ada orang tak suka, ada orang suka. So depends flavor yang anda suka. So kenapa nak kena guna floss ni? Okay, untuk orang yang gigi dia, celah-celah dia terlalu rapat, kadang-kadang berus gigi tak cukup. Sebabnya bila celah terlalu rapat, berus gigi tak boleh nak masuk. Walaupun dah beli yang 0.1 mm tu, memang berus gigi tak boleh nak masuk juga. Jadi perlu gunakan floss. Biasanya kalau gigi orang yang berlapis-lapis, lagilah memang berus gigi tak cukup, memang kena gunakan floss. So floss ni macam mana cara guna dia? Okay, so basically ambil sepanjang yang anda selesa lah. Panjang lah juga, nampak ke panjang je. Okay, dan putuskan lah. Okay, ini floss yang tradisional ya. Kita guna yang tradisional dulu. So cara guna floss adalah satu jari ni kita pegang untuk pegang. Contoh saya buat jari hantu satu lagi ni kita gulung. Bila kita gulung, kita masukkan dekat celah gigi. Okay, bila kita masuk celah gigi tu, jangan tolak depan belakang macam ni. Bukan, itu adalah cara yang salah. Ini adalah cara yang akan mencederakan gusi. So bila masuk kat celah gigi, kita bawa tarik bawah gusi ada celah dia tahu. Kita bawa tarik ke sini, ke contohnya macam ni saya tunjuk, saya bawa tarik ke kiri dulu, kita tarik naik atas. And then kita masuk lagi celah yang sama kat sebelah dia pula, tarik naik atas. Okay, bila bahagian yang kita dah guna tu, kita gulung yang tadi pendek, and kita lepaskan pula yang ni. Dan kita pergi kat celah yang sebelah dia pula. Kita masuk, kita tarik naik atas. And then kita masuk sekali lagi, kita tarik naik atas. And then kita gulung, yang dah guna, yang kita buka yang tadi. So saya tahu flossing ni dia perlukan komitmen yang lebih dan motivasi yang lebih. Tapi kalau gigi yang terlalu rapat dan juga kontak, kita panggil contact point lah, contact point dia rapat, memang berus gigi saya tak cukup. Sebab tu juga ramai juga orang yang gigi dia bermula dekat tengah. Bila gigi bermula kat tengah ni, dia very tricky tau. Bila bermula kat tengah ni, satu atas nampak macam okey je tau, bahagian permukaan nampak okey, nampak macam tak ada lubang. Tapi kat tengah ni dah start lubang. Bila dia mula kat tengah ni, makanan akan start sangkut apa semua. Jadi bila lubang makin besar, tiba-tiba gigi tu pecah. Sebenarnya bukan gigi tu tiba-tiba pecah, dia dah lama dah pecah. And biasa kalau bermula kat tengah ni, dia bukan efek satu gigi, dia efek dua, sebab dia sebelah-sebelah kan. Jadi sebab tu floss ni sangat penting untuk membersihkan celah-celah gigi. Berapa kerap nak buat floss ni? Kalau boleh 2 kali sehari, sekali berus gigi lagi baik. Kalau tak, at least sekali sehari lah. Kalau rasa susah nak buat, kita try dulu buat depan. Yang tidak mahir depan, yang boleh buat satu mulut. Kalau rasa macam nak terus nak buat satu mulut tu payah, try dulu depan, create the habit dulu. Okay, so ini adalah floss yang tradisional lah. Okay, selain floss yang ni, kalau rasa susah nak guna yang floss yang tradisional ni, cuba boleh cari kat farmasi yang ada handle. So kalau ada handle tu, dia senang sikit masuk. Kita just pegang, and then the floss tu masuk, keluar balik. Ni kita cuci, and then masuk lagi sekali, keluar balik. So kalau sampailah lunyai dia punya floss tu, boleh buang, boleh ambil yang lain. Guna water flosser. Okay, macam kat klinik ni, water flosser ni basically ada banyak jenis lah. Ada yang jenis ada wire, ada yang jenis ada bekas dia, tank dia. So yang ni dia hands free punya. So just isi air dalam bekas dia ni, dalam tempat air dia lah. So kita boleh isi kat sini ataupun bawa keluar. Dia takut tumpah ni. Takpelah, tapi sikit takut tumpah. Jadi ada air dalam ni, kita dah isi, and saya nak tunjuk cara nak guna. So basically water flosser fungsi dia sama untuk bersihkan celah-celah gigi. Yang ni unit, yang ni ada mode normal, soft dengan pulse. Lepas tu macam dia henti-henti. So saya secara personal, saya suka guna yang soft. Okay, so basically nak guna macam mana, kita just halakan ke celah-celah gigi.
lebih baik cermin lah. Okay, ni ada kamera, saya dekatkan sikit kan. So kita flush dekat ni lah, nanti air akan keluar. So malas, so ni guna air kan, kita jalan je, dia lagi relax lah sikit nak guna lagi. Tak adalah macam nak leceh, nak kena gulung-gulung lah apa semua. So dia guna air, kita guna air je. Dia dapat bersihkan celah gigi, air boleh masuk celah gigi. And then siapa yang saya guna yang malas nak floss, satu lagi kalau yang pakai braces. Yang pakai braces pun sesuai untuk guna water flosser, sebab dekat celah-celah braces ni sangat banyak wire-wire lah apa benda semua kan. Jadi kalau nak guna, ada teknik lain juga, tapi nak guna water flosser pun boleh. Sebab kalau nak floss pun memang kalau celah, kalau braces ni dah ada wire kan, macam mana nak masuk floss tu? Tak boleh nak masuk floss tu. So kita boleh guna water flosser. Super floss. Beza super floss dengan floss biasa. Ni kadang-kadang dekat farmasi lah dia jual. Dia kadang susah sikit nak cari stok dia. Okay, super floss ni apa beza dia dengan floss biasa? Okay, kalau perasaan super floss ni dia ada satu bahagian yang pendek dan satu bahagian ni panjang. So bahagian pendek ni dia keras sikit. Dia keras sikit. Yang bahagian panjang ni dia tak keras macam yang pendek ni lah. So basically super floss ni macam mana? Kalau pasal tebal kat tengah ni. Okay, super floss ni biasanya digunakan untuk orang yang pakai braces ataupun orang yang ada bridge ataupun FRC. Sebab bila ada bridge atau FRC, akan ada celah dekat antara gigi yang yang palsu tu dengan gusi. So tapi kita tak boleh nak masuk floss kan, sebab kalau floss dia lembut kan. Yang ni bahagian ni dia keras sikit tau. Jadi yang ni kita boleh masukkan ke, ni saya tunjuk untuk braces tau. So kita boleh masukkan ke celah-celah bracket tu ni, wire ni. And then kita masukkan yang bahagian ni, bahagian yang tebal dia ni. Bahagian tebal ni lah yang membersihkan dekat celah-celah bracket wire ni. Kalau bridge pun macam tu juga. Kalau bridge pun kita bersihkan dekat celah antara bridge dengan gusi, masuk yang ni, bahagian keras ni masuk ke dalam, and then sampai ke bahagian yang lembut ni, and kita bersihkan di celah-celah bridge dan gusi. Itu adalah guna untuk guna yang super floss ni. So super floss ni bukan semua orang perlu guna, hanya orang yang mungkin pakai braces dan juga yang ada bridge ataupun FRC. Yang keempat adalah interdental brush. Interdental brush ni yang ni. Okay, ada banyak jenis lah dekat luar, ada banyak jenis interdental brush. And then interdental brush ni pula ada banyak saiz. Boleh dia ada 0.2, ada 0.4, 0.6. So interdental brush ni kalau perasan ni macam botol susu anak kan, dia ada berus kecil kan, tapi ni saiz yang lagi kecil. So basically dia untuk bersihkan kat mana? Dia untuk bersihkan dekat celah-celah gigi yang kan, dekat celah gigi kita kan ada bentuk triangle biasa. So kita bersihkan dekat celah ni. Cara guna dia adalah masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan dekat celah yang ni. Bukan celah yang ni ya, celah yang ni. So kalau siapa yang susah yang guna ialah orang yang ada penyakit gusi. Sebab siapa yang ada penyakit gusi, biasanya celah dia ni akan besar tau. Jadi kalau floss biasa tak berapa sesuai sebab dia nipis je kan. Kalau berus gigi pula, biasanya celah ni akan tertinggal. Jadi untuk bersihkan dengan baik perlu interdental floss and masukkan. Kalau siapa yang ada penyakit gusi dah turun and ada, kita panggil black triangle ni besar, tiga segi yang dekat celah gigi ni besar, dan boleh guna interdental brush. Satu lagi orang yang sesuai adalah pakai braces. So pakai braces, kalau tak nak guna water flosser dan nak guna super floss, boleh guna interdental brush untuk bersihkan di celah-celah bracket. Macam ni saya masuk celah-celah bracket and kita bersihkan lah. Kita bersihkan di celah-celah bracket ni. Sekejap. Okay, ini adalah interdental brush. Ada banyak jenama, ada banyak jenis. Kalau macam ni, dia jenis tukar yang hujung dia je. Kita boleh keluarkan. Dan kalau dah lunyai dia punya berus, keluarkan and ganti baru. Handle yang sama. Ada setengah dia sekali dengan handle lah, tak boleh tukar. Terus ni adalah single tufted. Single tufted toothbrush. Single tufted ni macam ni. Kalau berus gigi biasa macam ni kan, berus dia banyak. Berus dia banyak macam ni lah, banyak berus lah. Okay, kalau single tufted ni, dia macam ni hujung dia,
Dia macam pendek kecil macam ni. Ini sesuai untuk siapa? Yang ni adalah sesuai untuk kalau orang yang ada gigi yang hilang, ada gigi yang tak ada. So contohnya lah kan, contohnya gigi depan ni tak ada. Bila kita berus gigi depan tak ada, yang kita berus macam ni. Kadang-kadang yang ni space dia besar, mungkin lah berus boleh masuk tapi tak boleh masuk juga, berus nak masuk. Ni gigi ni besar, tapi kalau gigi betul kita tak boleh lah nak masuk macam ni kan, nak berus macam ni. So jadi yang single tufted ni, kalau orang yang ada gigi tak ada, untuk bersihkan dekat yang tepi dia ni, okay. Ataupun gigi hujung sekali, susah kan berus gigi nak masuk, boleh bersihkan untuk boleh berus untuk bersihkan yang dekat hujung ni. Okay. Itu adalah yang single tufted. Dekat farmasi ada, dekat kedai biasa mungkin tak ada. Dekat farmasi lah biasanya ada. Single tufted juga kalau braces kan, kalau pakai braces lah, braces ni memang banyak extra penjagaan ni kan. So kalau pakai braces, kalau kan biasanya ada cabut gigi, so gigi yang kat sebelah yang gigi yang dah cabut tu, boleh guna yang single tufted ni untuk bersihkan plak kat situ. Okay. Kalau bracket tu ada ruang yang besar, boleh masuk juga kat celah bracket. Tapi biasanya dia tak boleh lah, dia agak tebal, lebih kepada untuk sebelah gigi yang dicabut. Terusnya adalah tongue cleaner. Ada berus gigi yang ada tongue cleaner kan dekat belakang dia, tapi berus gigi kita kan kecil kan. So kalau ada kat bahagian kat sini pun boleh guna. Cuma ni kalau berus lidah kita kena macam banyak kali lah. So kalau tongue cleaner ni, macam yang ni dia ada dua permukaan. Yang ni dia scrape, yang ni dia brush. So scrape basically bentuknya macam ni. So dia lagi senang lah kita masukkan. Lepas tu kita je tarik je. Cara guna dia, kita boleh guna yang kita brush dulu berus lidah. Kita nak kumpul, tahu kan sebab apa perlu tongue cleaner ni basically, sebab bakteria dalam mulut kita tidaklah ada di gigi je, dia ada juga kat celah, kat pipi, dekat lidah, dan juga lidah pun antara yang banyak juga, especially dekat belakang. So dengan tongue cleaner ni, ambil yang bahagian berus dulu, dan kita tarik berus ke depan, and then boleh guna yang belakang, yang scraper ni. Just bila kita dah berus tu kan dah terkumpul, and kita tarik untuk buang lah. So bila kita buang tu, kita buang bakteria sekali. So bila nak guna ni, boleh guna lepas berus gigi lah. Basically lepas berus gigi, last sekali boleh bersihkan lidah. Okay. Dan yang terakhir, ubat kumur. Basically ubat kumur ni untuk siapa? Okay, kalau ada masalah gusi, kita memang ada bagi ubat kumur yang ada ubat lah. Kalau pergi klinik lepas buat scaling ke apa, kita akan bagi ubat kumur yang ada ubat, ada chlorhexidine. Tapi yang tak boleh guna berpanjangan ya. Kalau ubat kumur yang mengandungi chlorhexidine digunakan secara berpanjangan, dia akan menyebabkan staining pada gigi. Jadi lepas kalau ubat kumur yang macam Colgate Plex ke Listerine ke apa semua, yang tu adalah untuk membantu mengurangkan bakteria dalam mulut. Siapa yang selesai guna, kalau siapa yang rasa dia dah berus gigi ke apa semua, mulut dia still berbau dan boleh kumur. Tapi bila mulut masih berbau kuat sangat juga, better check lah, mungkin ada masalah lain. Lepas tu yang kedua adalah kalau yang merokok lah, mouthwash tidak mengganti berus gigi ya. Still ada setengah orang cakap saya tak berus gigi sebab saya dah guna ubat kumur dah. Tak boleh macam tu. Plak dekat gigi ni, plak kat gigi yang melekat kat gigi ni takkan hilang dengan mouthwash sahaja. Dia hanya akan dihilang bila kita berus, kita tanggalkan plak tu. Itu sahaja. So itu adalah 8 benda selain yang saya kongsikan hari ni. 8 benda yang kita guna untuk bersihkan gigi selain daripada berus gigi. So itu adalah floss. Saya ulang sekali, floss, water flosser, super floss, interdental brush, single tufted toothbrush, tongue cleaner, dan juga mouthwash. Kalau rasa nak muntah, ada setengah rasa nak muntah tu, kita panggil dia gag reflex gag lah, gag reflex. Rasa nak muntah tu basically adalah reflex yang badan kita ada untuk pastikan kita tak masukkan ke dalam, kan kita ada, bila kita masuk kat dalam kat saluran
kat saluran ni, kita ada dua saluran tau. Satu saluran pemakanan, satu lagi saluran pernafasan. So gap tu memang automatic reflect sebab pada waktu-waktu yang biasa saluran kita salah satu je yang terbuka. Jadi kita memang akan rasa nak muntah. So kalau ada setengah orang gap reflect dia lebih teruk. Kalau guna tongue cleaner tu rasa nak muntah, mungkin sebab masukkan terlalu ke belakang. Jadi janganlah masukkan terlalu belakang sangat. Sekadar yang janganlah sampai rasa nak muntah tu. Okey. Itu sahaja perkongsian saya hari ini. Kalau rasa video hari ini bermanfaat, boleh share dan tag rakan anda yang mungkin perlukan info dari video ini. Itu sahaja perkongsian dari saya. Assalamualaikum. Bye.